Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anisia Daulas dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 13 Mac 2020. Susulan kes seorang daripada 350 jemaah tabligh dari Tawau yang disahkan positif COVID-19 kini dikuarantin di Hospital Tawau. Pihak hospital mengambil inisiatif membuka pusat demam yang mula beroperasi semalam. Pusat demam itu bagi memudahkan jemaah tabligh yang menghadiri perimpunan di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur dan orang awam yang mempunyai gejala demam membuat pemeriksaan kesihatan. Timbalan Pengarah Hospital Tawau, Dr. Azman Ibrahim berkata pusat demam itu terletak berhampiran kantin dan bangunan forensik Hospital Tawau. Ia beroperasi 24 jam untuk memudahkan orang ramai membuat pemeriksaan awal dan mendapatkan rawatan lanjut dengan segera. Jadi terus ke sana, kita akan buat screen through. Kalau kita rasa orang ini fit untuk discharge, kita akan discharge. Kalau orang ini kita suspect salah satu kontak daripada jemaah di KL tersebut, mungkin kita akan kalau perlu admit, kita akan admit. Beliau berkata demikian di RTM Tawau. Tinjauan RTM mendapati orang awam mula mengunjungi pusat demam ini untuk membuat pemeriksaan khususnya individu yang menghadapi gejala demam selepas berkunjung ke luar negara serta jemaah tabligh yang mengikuti perhimpunan di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur 27 Februari hingga 5 Mac. Seorang daripada jemaah tabligh yang dikuarantin di Hospital Tawau merupakan kontak rapat jemaah dari Brunei yang positif COVID-19. Sementara itu, Pegawai Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau, Dr. G. Navindran berkata, lebih 100 orang telah mendapatkan saringan COVID-19 di klinik kesihatan Tawau. Beliau bagaimanapun menasihati orang ramai agar tidak panik, sebaliknya sentiasa menjaga kebersihan diri dan keluarga. Jangan panik kepada semua orang. Okey, jaga kebersihan. Okey, seperti cuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Okey, tutuplah muka bila pergi ke mana-mana keramaian. Lepas tu jangan berjabat tangan. Ya, kalau boleh tinggal di rumah saja. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Anak Umbuas pula memberi amaran kepada orang ramai agar tidak menyebarkan berita palsu mengenai COVID-19. Ia berikutan beberapa perkara tular di media sosial sejak beberapa hari lalu sehingga menyebabkan pembelian panik dalam kalangan orang ramai. Kita akan menyiasat di bawah Seksyen 505B Kanun Keseksaan, iaitu mana-mana orang yang membuat kenyataan yang mendatangkan kianan awam dengan niat hendak menyebabkan ketakutan atau kegusaran kepada awam, itu yang melakukan kesalahan itu, dan didapati bersalah boleh dipenjara dan juga didenda ataupun kedua-duanya sekali. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Datuk Insinyur Amrullah Kamal berkata, selepas mendapatkan pandangan pelbagai pihak termasuk nasihat daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Tawau, kesemua jemaah tabligh terlibat diminta menunaikan solat Jumaat di kawasan persendirian. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT ke-9 tahun 2020 yang dijadual pada 18 hingga 20 Mac ini ditunda ke satu tarikh baharu yang akan ditetapkan. Mengumumkan perkara itu Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Datuk Insinyur Amrullah Kamal. Jelasnya FKAT ditangguhkan atas nasihat Jabatan Kesihatan Negeri dan Hospital Besar Tawau sebagai usaha mencegah penularan wabak COVID-19. Kita sentiasa memastikanlah bahawa semua yang akan dinyatakan oleh Jabatan Kesihatan nanti akan kita ikuti dan kita mohon kepada warga untuk ikut samalah apa yang akan dinasihatkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di RTM Tawau. Datuk Amrullah bagaimanapun menafikan dakwaan bahawa operasi di Tamu Ahad Sabindo dan Chester Night Market CNN ditutup. Katanya langkah-langkah pencegahan awal dan penguatkuasaan serta-merta telah dibuat bagi mengelak penularan COVID-19 khususnya di premis makanan di seluruh Tawau.
Ia antara lain mewajibkan pengusaha makanan memastikan bekalan air paip sentiasa mencukupi dan bersih untuk tujuan pengendalian makanan dan kegunaan pengguna. Selain itu, mereka juga diwajib menyediakan sabun cecair dan tong sampah mencukupi di premis masing-masing. Pada masa sama, orang ramai dinasihati agar mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Isu melibatkan kebajikan Sabah dan Sarawak menjadi fokus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili. Mengulas perkara itu dalam sidang media sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Datuk Dr. Maximus berkata dalam tempoh 6 bulan pertama, keutamaannya adalah isu dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan pendatang asing tanpa izin sama ada melibatkan undang-undang, dasar keselamatan dan pembangunan. I would not want to take the job if it's just another unit listening to complaints. No, we want to solve this perennial problem. And I know he'll give us the mandate. The cabinet, I believe, would support, any practical, fair and just solution to the grassroots of the Sabah people. Beliau juga mahu melihat pembangunan seimbang di Sabah dan Sarawak agar seiring dengan pembangunan di Semenanjung. Datuk Dr. Maximus turut mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas kepercayaan dan peluang untuk berkhidmat kepada negara. Pihak industri di Sabah yang gagal mematuhi kehendak perundangan alam sekitar berdepan tindakan tegas. Amaran Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah Amirul Arifin ketika jabatan itu giat menjalankan aktiviti penguatkuasaan bagi mengesan pihak tidak bertanggungjawab untuk dibawa ke muka pengadilan. Mengulas perkara itu kepada RTM, Amirul menjelaskan bagi memastikan para penggiat mematuhi segala peraturan ditetapkan, JAS telah menjalankan ops gempur selama 2 hari berakhir semalam. Jadi ops gempur yang pertama ini, setakat ini kita telah berjaya melaksanakan pemeriksaan ke atas 44 bilangan premis ataupun kilang di KKIP, di mana tindakan penguatkuasaan yang telah diambil, kita telah mengeluarkan field citation iaitu sebanyak 40, notis arahan kita telah mengeluarkan 34 dan juga mengenakan kompaun sebanyak 26. Tambahnya, operasi sama akan diteruskan untuk memberi mesej kepada pihak berkenaan bahawa JAS serius membantah sebarang aktiviti pencemaran alam sekitar. Mana-mana pihak yang melanggar undang-undang alam sekitar boleh didakwa mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Amirul turut berharap orang ramai bekerjasama memadam kebakaran kecil agar tidak merebak dan diminta tidak membiarkan tanah atau premis kepunyaan mereka diceroboh pihak tertentu sehingga berlaku pembakaran terbuka. Jika berlaku, ia perlu dilaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk tindakan segera. Majlis Anugerah Motivasi Repsol 2020 nyata memberi keceriaan kepada 80 penerima terdiri anak-anak nelayan dari luar bandar dan pedalaman Sabah. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah pelajar dari daerah Papar, Kuala Penyu, Beaufort dan Sepitang apabila menerima anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Sekolah Menengah Beaufort 3. Mereka yang terpilih masing-masing 40 pelajar ujian pencapaian Sekolah Rendah UPSR dan 40 pelajar pentaksiran tingkatan 3 PT3 2019. Selain wang tunai, mereka turut menerima beg sekolah dan sijil penghargaan. Beberapa pelajar dan ibu bapa yang ditemui RTM menzahirkan kesyukuran dan terima kasih kepada penaja. Terkejutlah juga bila dapat sumbangan ni. Dan juga rasa gembira lah sebab Repsol dah bantu saya. Jadi insyaAllah lah saya akan tingkatkan saya punya usaha lagi dalam bidang pendidikan ni. Alhamdulillah, bersyukur sangat dapat bantuan hari ini. Sebelumnya kami memang jenis yang susah. Sebab mau dapat bantuan dari mana-mana. Jadi berusaha sendirilah, selalu kumpul duit sendiri untuk beli buku-buku rujukan. Saya ni seorang ibu tunggal kan. Jadi segala bantuan saya belum dapat. Tapi hari ini saya bersyukurlah sempat ada sedikit bantuan anugerah untuk anak ini kan. Nah, jadi
Saya rasa bangga dan terima kasihlah. Sementara itu, Penasihat Perhubungan Kerajaan dan Komuniti Sabah dan Labuan Repsol Oil and Gas Malaysia Limited, Datuk A.D. Abdullah berkata, syarikat itu komited membantu pelajar dan komuniti tempatan melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri. Saya mengharapkan mereka ini berjaya di dalam pelajaran mereka supaya menjadi kebanggaan kepada keluarga dan diri mereka dan juga kepada masyarakat sekeliling mereka. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah amat menghargai sumbangan Repsol Oil and Gas Malaysia Limited ini membantu pelajar-pelajar yang cemerlang dalam PT3 dan UPSR, terutama yang datang daripada kalangan mereka yang berpetah rendah. Penganjuran Forum Ekonomi Islam Sedunia WIEF yang berlangsung di Kuala Kinabalu sejak semalam merupakan platform kerjasama terbaik dalam merancang pembangunan ekonomi negara-negara Islam. Reaksi itu dinyatakan beberapa peserta yang ditemubual RTM. Forum ini turut memberi ruang kepada peserta untuk bertukar-tukar fikiran sekaligus memperkukuh hubungan silaturahim antara negara Islam. The event is very important to see what's possible in Sabah. What's possible in terms of understanding each other with the economic partners. We need to know what Sabah can do. Kita akan dapat dia punya kepakaran daripada luar yang mana kita boleh adopt idea-idea ini ke dalam pembangunan negara kita sendiri. Platform yang baiklah untuk kami di Sabah untuk melihat macam mana Sabah boleh dimajukanlah dengan baik. Topik-topik yang kita bincangkan pun sangat berguna. Isu-isu yang kita ketengahkan dan dibahaskan itu sangat-sangat berguna untuk orang Sabah memanfaatkan dari segi bagaimana kita ingin lebih berjaya. Seramai 544 peserta dari 16 negara menyertai forum 2 hari ini. Sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Anissa Daulas. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.